Salam sejahtera. Hari ini kita nak sambung kita soalan 2 bahagian C untuk format instrumen periksaan SPM KSSM 2021. Kita sambung soalan 2A. Kita baca soalan 2. Kita sedang bincang soalan 2 ya. Untuk siri 1 kelas ini saya telah bincang soalan 2A dan 2B. Jadi boleh rujuk dalam Google Classroom di mana cikgu telah invite setiap pelajar untuk masuk. Jadi boleh semak Gmail masing-masing. Jadi kita teruskan. Kita baca soalan ini. Jelas kan? Boleh nampak. Baik, soalan 2. Pelajar 16 menunjukkan dua balang berbentuk silinder yang mengandungi guli balang P mengandungi guli yang diguna untuk bermain congkak balang P dan balang Q pula mengandungi guli untuk diguna sebagai perhiasan akuarium. Jadi balang P berisi guli untuk bermain congkak. Balang Q pula mengandungi guli untuk digunakan sebagai perhiasan akuarium. Di 2A, Aisyah membeli dua jenis guli tersebut. Harga bagi sebiji guli congkak dan sebiji guli perhiasan akuarium ialah 20 sen dan 30 sen masing-masing. Jumlah wang yang digunakan oleh
Aisyah untuk membeli guli tersebut ialah RM30. Guli congkak untuk berharga 20 sen sebiji dan guli perhiasan akuarium 30 sen sebiji. Aisyah telah membeli semenjak guli sejumlah 4 biji guli dan berapa biji lah guli perhiasan dengan harga RM30. A1 dengan menggunakan X dan Y sebagai bilangan guli perhiasan, bentukkan satu persamaan linear dalam dua pemulik ubah. Untuk mewakili jumlah harga bagi keseluruhan guli bagi keseluruhan sebiji guli congkak adalah 20 sen. Guli congkak ataupun C lah, kita ringkaskan 30 sen. Satu biji guli perhiasan akuarium sebagai A lah, RM 0.20 ataupun 2%. Jadi dalam soalan kita diarahkan untuk gunakan bilangan guli C sama dengan X. Bilangan guli C sama dengan X. Dan bilangan guli akuarium, perhiasan akuarium sebagai Y. Jadi kita tak tahu berapa bilangan guli C dan guli A yang dibeli oleh Aisyah. Tapi kita tahu jumlah dia semua RM30. Jadi satu biji 30 sen. Jadi X biji berapa? Betul 30 sen? Betul Congkak, guli congkak atau C 30 sen. 20 sen kan? Terbalik. Ini 20 sen. Congkak biasa tu mahal sikit.
30 sen. Satu biji 30 sen. Jadi X biji 0.3 darab X. Betul ni. Okay, betul lah dia mahal. 30 sen. Itu perhiasan ya. Jadi satu biji 30 sen. Kalau X biji 0.2 darab X. Jadi kata sejumlah tambah. Satu biji guli perhiasan akuarium 30 sen. Maka Y biji 0.3 darab Y sama dengan RM30. Jadi kalau ada satu biji guli ataupun objek, kita darabkan dengan pemilik ubah. Jika jumlah kita tambah dengan objek yang lain sama dengan jumlah harga ataupun jumlah kuantiti. Jika beza, baru kita tolak. Seterusnya, ungkapkan X dalam sebutan Y. Bagaimana kita nak ungkapkan X dalam sebutan Y? Jadi kita peroleh tadi 0.2X tambah 0.3 Y sama dengan 30. Jadi kita ungkapkan X dalam sebutan Y. Maksudnya X sebagai rumus sebelah kiri dan Y sebelah kanan persamaan. Jadi 0.2X sama dengan 30 tolak 0.3Y, maka X sama dengan 30 tolak 0.3Y bahagi 0.2. Jadi kita dapat X dalam sebutan Y. Jadi X sebagai rumus, Y sebagai sebutan. Soalan B pula. Kita baca soalan B. Diberi jejari bagi guli congkak ialah 0.5 cm. Jejari dan tinggi bagi kedua-dua balang P dan Q
ialah 3 cm dan 5 cm masing-masing. Hitungkan isi padu balang P. Jadi balang P dan balang Q sama jari dan tingginya. Jadi balang ni berbentuk trapezium dan jari dia J 3 cm dan tinggi dia T sama dengan 5 cm. Jadi kita perlu guna rumus ispadu silinder. Apakah ispadu silinder? Pi J kuasa 2 T. Ini simbol dia I ispadu sama dengan pi J kuasa 2 T. Diisi padu balang P sama dengan pi kita boleh guna 22/7. Jadi kalau diberi dalam soalan suruh guna 3.142, maka kita guna 3.142. Di pi kita gantikan dengan 22/7 darab jari dia, jari untuk balang 3/2 dan tingginya 5 cm. Okay, berapa kita dapat? Ispadu balang P dia 141.43 cm padu. Okey, cm kuasa 3. Soalnya, soalan kedua, sekiranya lebihan ruang isi padu balang P telah diisi guli ialah 36.43 cm persegi, tunjukkan bahawa bilangan guli dalam P ialah 200 biji. Jadi mula kita perlu cari apa? Ruang yang diisi oleh semua guli congkak di dalam balang P. Jadi dalam balang P ni berisi guli congkak. Jadi ada ruang
kosong yang tinggal di dalam balang P. Berapa tadi? 36.6 cm persegi atau padu. Jadi kita boleh cari ispadu yang diisi oleh guli congkak. Di berapakah ispadu ruang yang diisi oleh guli itu? Ispadu balang P adalah 141.43. Kita tolakkan dengan ruang kosong ini yang tidak diisi oleh guli. Jadi ispadu ruang yang diisi oleh guli congkak dalam balang P adalah sama dengan 141.43 tolak dengan ruang kosong yang ditinggalkan. Dia dapat berapa? Dia 104.76. Maka kita nak buktikan 200 biji guli congkak yang berada di dalam balang P. Jadi ispadu ruang diisi oleh guli itu sama dengan dia ada beri jejari kan? Jejari bagi guli itu. Jadi ispadu guli itu kita akan darab dengan bilangan guli. Kita tulis BIL saja. Ispadu ruang dan kita cari ispadu guli, baru kita dapat bilangan guli. Berapakah ispadu guli? Ispadu guli ini berbentuk sfera kan? Jadi kita perlu guna rumus ispadu sfera. Okay, apakah ispadu sfera? Empat per 3 pi J kuasa 3. Dijari diberi dalam soalan bagi guli itu 0.5 cm. Kita gantikan sama dengan 4 per 3 darab pi kita gunakan 22/7 darab 0.5 kuasa 3. Dapat berapa?
Ada yang dapat? Sifar perpuluhan 5238. Maka spadu diisi oleh ruang guli di dalam balang P sama dengan spadu sfera atau spadu guli itu darab bilangan guli. Jadi kita gantikan spadu ruang ini common sense lah. Tak ada rumus khusus. Untuk kita gantikan, kita perlu cari sendiri ni spadu ruang kita dapat tadi berapa? 104.76. Spadu guli kita dapat tadi berapa? 0.5238 darab bilangan guli. Jadi bilangan guli diguna asas algebra 104.76 kita bawa ke sebelah kiri darab dari bahagi. Okay. Dapat tak? 200 biji. Sebab soalan beritahu tunjukkan bahawa bilangan guli congkak adalah 200. Dapat 200. Boleh semak guna kalkulator masing-masing. Dapat 200 biji. Jadi kita dapat buktikan dan tunjukkan bahawa bilangan guli adalah 200. Baik, kita pergi pada soalan 2C. Okey, ini skema soalan.
skema ini cikgu ada beri dalam Google Classroom ya. Kita baca soalan C. Jadual 16 menunjukkan bilangan guli dalam balang Q mengikut warna. Warna merah, bilangan guli 12 biji, biru 20 biji, kuning 13 biji. Okay, Aisyah memilih 2 biji guli secara rawak daripada balang Q satu persatu tanpa dikembalikan untuk disusun dalam akuarium. Hitungkan kebarangkalian Aisyah memperoleh soalan 1, guli merah dan guli biru. Kedua, selain guli kuning. Ketiga, 2 guli yang sama warna. Kita selesaikan soalan 1 dulu, C1. Guli merah dan guli biru. Jadi kita lihat dia ayat ni dan maksudnya darab setiap kebangkalian. Maka kita cari dulu jumlah semua guli ataupun jumlah sampel. Di N, semua N ni maksudnya bilangan Ingat lagi? S maksudnya jumlah sampel semua. Okey, jumlah sampel berapa? Maksudnya jumlah semua guli. 12 campur 20 campur 13. Okey, dapat berapa? 22, 12 campur 20, kita dapat 32, dapat 45. Jadi jumlahnya 45 biji. Jadi kebangkalian guli merah dahulu kita cari. Di kebangkalian katakan M sebagai warna merah. Jumlah guli merah bagikan dengan bilangan sampel. Okey, dapat berapa? Kebangkalian bagi guli merah. Yang jadual guli merah 12 biji bagi dengan 45. Di peluang untuk Aisyah mendapat guli merah ada 12 per 45. Lepas itu dan guli biru. Okay, kita cari kebangkalian guli biru. Katakan warna biru sebagai B lah. Di bilangan
guli biru bagi dengan jumlah guli. Berapa bilangan guli biru? 20. Bagi 45. Jadi dalam soalan, kita lihat bawah jadual tu, Aisyah memilih 2 biji guli secara rawak daripada balang Q, satu persatu, tanpa dimasukkan balik. Maksudnya, satu biji itu dia dah ambil, dia tak akan masukkan, lepas tu dia akan ambil lagi satu biji. Di warna ni kita tak tahulah, kemungkinan mungkin merah, biru, habis. Kita pergi padam ni semua dulu. Jadi yang balang tu satu biji kita keluarkan. Di kembang kalian guli merah dan guli biru sama dengan apa kemungkinan guli merah? 12 per 45 kan? Bila keluarkan satu biji, berapakah tinggal dalam? Empat puluh empat kan? Jadi kalau done, maksudnya kita darab bilangan warna biru tu tetap 20. Kita tak tahu. Yang kita keluarkan itu kemungkinan mungkin merah atau biru. Tapi jumlah dia berkurang dari 44. Betul? Kita darabkan kedua-duanya, dapat berapa? Okey, satu biji ni kita keluarkan. Dia akan tinggal 44. Lepas tu baru kita keluarkan satu biji lagi. Guli Jadi dua. Ini satu, ni dua. Dia dapat berapa? Kita guna kalkulator tu 12. Kita tekan A, B per C. Baru kita tekan 45. Itu darab 20. Tekan A, B per C. Ke sebelah kiri tu lebih mudah. Jadi kita dapat pecahan. Bentuk pecahan. 44. Betul. 4
per 33. Okay, tadi 2 biji guli Sarawak. Okay, syarat ni tetap 2 biji pada setiap soalan ini. Guli merah dan guli biru kita dah selesaikan. Selain guli kuning. Maksudnya selain guli kuning, kita akan tolakkan jumlah guli selain pada kuning. Kita mesti tolak dengan satu. Sebab peluang semua dalam kebakaran ni semua satu. Okey, jumlahnya semua satu. Kalau bentuk keberangka kalian. Satu tu maksudnya 100% lah. Jadi kalau 1/2 ni peluang dia 50%, 50%. Seperti balengan duit shilling kan. Tapi untuk bilangan guli ni kemungkinan dia lain berbanding duit shilling. Selain guli kuning adalah guli merah dan biru. Okay, kebangkalian selain guli kuning sama dengan 1 tolak dengan guli merah dan biru. Jadi untuk dapat selain guli kuning, kita tolak dengan guli kuning baru kita dapat guli merah dan biru. Jadi kita kena masukkan kebangkilan guli kuning. Baru kita dapat selain dari guli kuning. Okay, kebangkilan guli kuning tadi berapa? Kita tak cari lagi kan? Jadi kebangkilan guli kuning, jumlah warna kuning 13 dan jumlah guli semua 45. 13/45. Kita masukkan 45. Okay, lagi satu biji dia akan keluarkan jumlah dia 2 biji. Bila satu biji kita dah keluarkan, akan tinggal
12. Dan jumlah dia akan berkurang 44. Ini satu biji yang dikeluarkan, ini satu biji yang dikeluarkan, 2 biji. Okay, dapat berapa? 152 bagi 165. Boleh? Jadi kalau nampak selain guli kuning itu kita tolak dengan 1. Sebab dalam 1 ni ada jumlah guli merah, biru dan kuning. Jadi kita tolak dengan guli kuning, kita akan dapat guli merah dan biru. Itu maksudnya selain. Baik, ada soalan? Soalnya, soalan ketiga, 2 guli yang sama warna. 2 guli yang sama warna ni banyak kebarangkalian dia. Dia mungkin merah dengan merah, atau biru dengan biru, atau kuning dengan kuning. Maka kalau kita tambah. Kalau dan, kita darab. Sebab kemungkinan untuk dapat merah dengan merah, atau biru dengan biru, atau kuning dengan kuning. Bila kita pilih 2 biji guli secara rawak dari balang Q. Jadi kita tak tahu apa yang akan keluar daripada balang Q bila kita ambil. Maka ada 2 guli diambil, mungkin warna merah dengan merah, ataupun biru dengan biru, ataupun kita buat slash macam ni, atau kuning dengan kuning. Maka kebarangkalian 2 guli sama warna.
sama dengan kita buat merah dengan merah. Kebanyakan merah berapa tadi? 12 per 45. Sidan sebab merah dan merah. Kita darab dulu. Jika merah dengan merah, merah itu akan berkurang 1 biji. Untuk Syah ambil lagi 1 biji. Mula jumlah 12. Lepas tu ambil 1 biji, dia akan ada baki 11 lagi. Ini pun tinggal 44. Atau mungkin dia biru Okay, biru 20 per 45 Pemakalian warna biru. Bila 1 biji dikeluarkan, dia akan tinggal 19 per 44. Jadi kembang kalian untuk cabutan atau ambil biji 1 biji lagi adalah 19 per 44. Atau kuning. Kuning 13 per 45. Bila kita keluarkan 1 biji, tinggal 12 biji dalam balang untuk warna kuning. Okey. Berapa semua? Kira yang ni dulu. 12 bagi 45 darab 11 bagi 44. Dapat berapa? 1 per 15 tambah yang kedua. Ia 19 per 59 tambah yang ketiga, kuning dengan kuning. Tiga belas per 165. Kita tambah semua.
Dapat berapa? 167 per 495. Ini skemanya. Okay, seterusnya kita pergi soalan 3. Encik Rabi merupakan seorang usahawan berjaya. Beliau berminat untuk membeli satu bidang tanah terbiar di sebuah kampung untuk dijadikan taman rekreasi. Rajaan 16 menunjukkan kawasan tanah yang berbentuk trapezium ABCD
yang ingin dibeli oleh Encik Rawi. Encik Rawi, Encik Rawi. Kawasan segitiga bersudut tepat ABE adalah merupakan kawasan tasik dengan keadaan BE nisbah dengan EC adalah 2:3. K1. Cari panjang sisi BE tanah tersebut. Nisbah BE dengan EC adalah 2:3 dan diberi BC 50 meter. Maka kita boleh buat kaedah perkadaran untuk cari sisi BE. Maka kita boleh buat nisbah BE sama dengan 2. BE kita tak tahu, jadi kalau 50 meter sama dengan 5. Sebab 2 campur 3, 5. Jadi kita boleh cari BE. Berapakah BE? Di BE sama dengan 25 darab 50. Kaedah pembatalan, kita akan dapat 20 meter. Seterusnya, bentukkan satu ungkapan kuadratik bagi luas keseluruhan kawasan tanah berbentuk trapezium tersebut. LM ataupun L meter kuasa 2 dalam sebutan X. Di sebelah kiri misi simbol L sama dengan ada sebutan X sebelah kiri. Kita kena cari luas trapezium. Baik, apakah luas trapezium? Ya, luas trapezium adalah setengah A tambah B bahagi darab T. Jadi A dan B ni adalah sisi yang selari antara satu sama lain. Itu A dan B. Darab dengan tingginya 2x tambah 4. Kita gantikan setengah A nya adalah
X tolak 18 tambah B-nya adalah 50 darab tingginya 2X tambah 4. Dimudahkan setengah aktif 18 tambah 50. Dapat berapa? 32. Jadi X tambah 32 darab 2X tambah 4. Jadi kita boleh mudahkan 2X tambah 4 bagi 2. Jadi 2X tambah 4 bagi 2 dapat berapa? Ya, 2X tambah 4. Terus kita kembangkan. X darab 2X. 2X kuasa 2. X darab 4. 4X tambah 32 darab 2X. Berapa? 64X. Okey, ni kita dah mudahkan tadi. Bagi 2, kita akan dapat X tambah 2. Sebab kita dah bagi 2, jadi separuh. Jadi X darab X kuasa 2. X darab 2, 2X. Cuba 2 darab X, 32X. 2 darab 2, 64. Jadi kita akan dapat mudahkan X kuasa 2 tambah 34X tambah 64. Seterusnya, bulan 3 diberi luas kawasan borek ialah 1000 meter persegi. Hitungkan nilai X. Jadi, tinggi bagi segitiga ini dengan panjang dia 2X tambah 4 dan tinggi dia 20 meter. Apa kita boleh cari? Cari X.
Di setengah, darab tapak darab tinggi. Di luas, sama dengan setengah, darab tinggi darab tapak pun boleh. Tinggi, darab tapak. Jadi L diberi dalam soalan 1000. Maka kita boleh hubungkan rumus dengan luasnya. Di setengah, darab tinggi 20 cm darab tapaknya 2x tambah 4 sama dengan 1000. Kita mudahkan. 20 bagi 2, 10. 10 kita kembangkan. 10 darab 2x, 20x. 10 darab 4, 40. Sama dengan 1000. Di 20x, 1000 tolak 40, 160. Jadi x sama dengan 160 bagi 20. Dapat berapa? 48. Seterusnya, Encik Rawi ingin membakar di sepanjang sisi AB dan BE dengan pagar yang berharga RM15 semeter. Berharga RM15 semeter. Beliau mempunyai bajet sebanyak 3,500 bagi menyiapkan pagar tersebut. Sisi AB dan BE sahaja dengan pagar yang berharga RM5 semeter dengan bajetnya 3,500 bagi menyiapkan pagar tersebut. Tentukan sama ada bajet tersebut mencukupi atau tidak. Sekiranya upah pemasangan pagar tersebut adalah 1/3 dari jumlah keseluruhan harga pembelian pagar. Jadi kita lihat, Rawi ingin memagar sisi AB dan BE. Jadi kita perlu cari panjang AB dahulu. Panjang AB dahulu. Dengan teorem, kita boleh guna teorem Pythagoras. Jadi kita dapat tadi X sama 48, kita gantikan dalam pemboleh ubah untuk tapak segitiga ini, kita akan dapat berapa? 100 meter. Maka panjang AB berapa? Dengan teorem Pythagoras,
A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Jadi, kita punca kuasakan sisi BE dan AE. Jadi 1 kuasa 2, 100 kuasa 2 tambah 20 kuasa 2. Dapat berapa? Ya, 102. Jadi jumlah panjang semua pagar yang tak dibina plus 102 tambah dengan CCBE 20. Dapat 122 meter. Maka kita boleh kira kos 1 meter RM15. Maka 122 meter berapa kosnya? Jumlah kos pembelian pagar itu adalah 122 meter darab RM15. Okay. Semak guna kereta masing-masing dapat berapa? Ya, 1,830. Okay, jumlah kosnya kita akan tambahkan dengan upah untuk memasang pagar itu. Berapakah upahnya? 1/3 daripada pembelian pagar. Betul? Jadi jumlah keseluruhan kos pemasangan pagar dan upah sama dengan RM 1,830 tambah 1,830 bahagi 3. Sebab 1/3 daripada pembelian pagar. Dia dapat berapa? Adakah mencukupi daripada bajet yang Cik Rawi sediakan? Dapat berapa? 2,440. Adakah mencukupi? Maka bajet tersebut adalah mencukupi. Sebab bawah 3,500 untuk jumlah kos dan upah. Baik, soalan akhir sekali.
Soalan 3C. Kita baca soalan. Encik Rawi telah membuat pinjaman peribadi sebanyak 100,000 daripada sebuah bank untuk menjayakan projek ini. Diberi bahawa kadar faedah dikenakan 5% tahun. Tentukan bayaran angsuran Encik Rawi jika tempoh pinjaman ialah 9 tahun. Jadi apakah rumus kita gunakan? Jadi kita guna jumlah bayaran balik ini A sama dengan principal tambah principal darab rate atau kadar darab dengan tempoh bayaran balik. Okay, A sama dengan principal tambah principal darab rate atau kadar darab tempoh. Jadi Cik Rawi nak menjam 100,000 dengan kadar faedah 5%, 5% setahun. Rate-nya 0.05 dalam tempoh angsurannya dia nak bayar dalam 9 tahun. Di tempoh sama 9. Jadi kita gantikan di jumlah bayaran balik 100,000 tambah 100,000 darab 0.05 darab 9. Kita dapat berapa? RM 145,000. Soalan beritahu apa? Hitung bayaran angsuran bulanan. Jadi kalau bulanan, kita perlu bahagi dengan bulan. Sebab tempoh bayaran balik 9 tahun, jadi 9, kita darab berapa? Di bayaran angsuran bulanan sama dengan 145,000 bagi 9 tahun darab 12. Betul? Di 108 bulan. Kita dapat berapa? Cik Rawi perlu bayar dalam sebulan. Ya. RM 1,342
berapa sen? 59 sen. 59 sen. Baik, ada soalan? Sebelum kita tangguhkan. Baik, jika tak ada soalan, kita tangguh dulu kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye-bye.